for those things to take place. Nordin, this is Kamarul. I'm just curious, if a Nobel laureate, chose Kuching because of the unique attribute that it has, how do you think federal or state government or even private sectors can really unlock the sustainability angle of the rich heritage of flora and fauna, for example, even the cultural aspects, very tied closely to the nature around Sarawak, for example, and unlock it, linking it to the MICE industry, for example? Yeah, I think it's all about sustainability. If you're looking globally, anywhere in the developed world, you're talking about sustainability, whether it's Europe, whether it's Australia, whether it's America. If you have something which is sustainable, which you have something that the whole world at the moment doesn't have, Sarawak has a very unique example. They've got huge amounts of hydro potential, they've got huge amounts of water, huge amounts of land, huge amounts of forest still available, and this amazing cultural diversity. So it's really a gem. So in that sense, a lot of people want to know how to develop in a sustainable manner. So Sarawak will become the example of sustainable development, if not in Asia, but for the entire developing world. Right, Nordin, thank you for joining us today, and you'll be with us tonight at 10, yeah? Okay, great. Look forward to it. Thank you so much. Terima kasih Saudara Nordin Abdullah, pengarah urusan Glen Ray Sendirian Berhad yang banyak menganjurkan mesyuarat persidangan dan juga pameran. Dan kita akan berhenti rehat sebentar. Sebelum kita berhenti rehat, perhatikan ini. 10 industri berpotensi untuk terus memacu ekonomi Sarawak, sumber dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Perhatikan. Nama aku Muhammad Nur Khalid. Panggil sajalah. Aku reporter jenayah dekat NST. Marilah menonton musical Lat Kampung Boy 16 Mac sampai 3 April. Datang ya. Local Kampung Boy Lat is now a musical, directed by Hans Isaac and Harith Iskandar, fresh off their hit Cuci the Musical. Lat Kampung Boy starts 16th March to 5th April at Istana Budaya. Log on to www.tickettoyou.biz. 31 Mac, Citra Vaganza membawa filem aksi hebat untuk anda. Macam bila mau start lifting ni, tangan aku dah gatal dah ni. Dendam membawanya ke litar lomba. God bless me, my friend. You jangan main sama gua. Dibintangi oleh Samsul Yusof, Farid Kamil dan Shah Al Yahya. Kita champion, bro. Evolusi KL Drift 2, 31 Mac 11 malam khas untuk anda di Astro Citra dalam pakej Mustika. Telefon untuk melanggan. Sila ke saluran 130 untuk pratonton Mustika. ...2010, sambutan ke-50 tahun Bunga Raya sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Thursday on Vantage Point. For years, we have been talking to the entrepreneur and they understand that the product, the one that they build, should be a world class. When MDEC funds something, we not only fund the business, but we fund the person as well. Okay. That's very, very key because we want to see you as a person that you can take this business forward. I think the challenge is always that. It's always getting that initial funding to get going. Vantage Point, Thursday, 9:30 p.m. only on Astro at 1. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita tentang potensi dan juga sektor baru yang akan memacu ekonomi Sarawak. Dan bersama kita di talian ialah Datuk Zanorai Ramli, pengarah eksekutif Integrated Container Terminal. Assalamualaikum, Datuk.
Waalaikumsalam. Datuk, tadi kita sempat berbincang dengan Jill Henry dan juga Nordin Abdullah tentang potensi Sarawak sebagai pusat aktiviti mesyuarat, persidangan dan juga pameran, dan dengan adanya projek-projek seperti SCORE dan banyak projek-projek besar lagi, mungkin cabarannya adalah menentukan sumber manusia ataupun pekerja-pekerja berpengetahuan, knowledge workers itu akan bertumpu di Kuching, Sarawak. Jadi mungkin Datuk boleh berikan sedikit gambaran apakah agaknya ekosistem yang akan membuatkan mereka semua mahu bertumpu di sana dan duduk dan akhirnya memberikan orang kata sumbangan yang akan terus memakmurkan Sarawak. Apakah perlu ada dalam ekosistem itu? Silakan Datuk. Okey, soalan ini sungguh bertepatan dengan keadaan sekarang ini. Memang pada dasarnya para pekerja yang mahir atau yang semi mahir daripada yang berasal di Sarawak kini sebenarnya banyak yang berpindah ke luar negara. Khasnya dari sektor oil and gas ya. Kerana kemungkinan kekurangan peluang untuk mereka memperhebat atau memperancakkan lagi kapasiti dan capability mereka. Jadi wajarlah sekarang beberapa pihak khasnya kerajaan mesti melihat dari segi merancakkan lagi peningkatan human resource di Sarawak, khasnya di Kuching atau di Bintulu where the center of oil and gas activities. Apakah Datuk mungkin sebagai seorang, katakanlah seorang pekerja pengetahuan tu, seorang key worker, knowledge worker, apa yang paling penting pada diri dia? Kerana itu juga sedang difikirkan mereka yang mahu membangunkan ataupun menjadikan merealisasikan Greater Kuala Lumpur contohnya kan. Kita boleh kata Greater Kuching ke, Greater Bintulu dan sebagainya. Jadi apa yang diperlukan betul-betul oleh mereka yang hebat dalam profession mereka sendiri ni? Apa yang sebenarnya yang mereka mahu? Ya, silakan Datuk. Betul Cik Fahmi. Actually saya rasakan bahawa benda skill daripada untuk pekerja di Sarawak ni, saya rasa it's time untuk kita membuat satu rebranding. Rebranding untuk pekerja-pekerja Sarawak, kerana pada setakat ni kemahiran dari segi human resource banyak berpusat di semenanjung Malaysia ya. Sedangkan pada dasarnya pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi yang telah saya katakan banyaklah berpindah ke tempat lain, ke South America, ke Arab Saudi dan sebagainya. But kalau kita dapat membuat satu macam penelitian lagi, kerajaan negeri Sarawak ke atau federal ke, untuk kita menimbangkan dari segi rebranding of the capacity and capability of pekerja-pekerja Sarawak, mungkin kita dapat membawa balik mereka. Yang misal kata pekerja-pekerja dari sektor oil and gas yang dulunya 30 tahun lepas telah merupakan pekerja pioneers untuk gas cecair asli di Bintulu, dan kini menjadi pengurus besar di negara-negara lain. Datuk, untuk memastikan bahawa pekerja-pekerja berkemahiran ini menjadikan Kuching ataupun Sarawak sebagai satu tempat untuk mereka meluaskan kejayaan mereka, mungkin juga perlu disokong dengan perkara-perkara lain, contohnya aspek pendidikan dan juga gaya hidup itu sendiri. Bagaimana aspek itu dapat dikembangkan untuk menarik mereka terus untuk menyumbang kepada Sarawak, Datuk? Bagaimana macam aspek-aspek lain yang dapat menyokong mereka terus? Minta maaf. Sorry. Bagaimana aspek lain seperti contohnya pendidikan untuk anak-anak mereka, seperti contohnya aspek gaya hidup yang mungkin kalau di Sarawak tu mungkin lebih relax dan sebagainya, dapat menyokong mereka untuk sama-sama menyumbang pekerja-pekerja berkemahiran ini dapat ke Sarawak supaya dapat meneruskan kejayaan mereka di Sarawak? Memang pada dasarnya keadaan perkembangan ekonomi di Sarawak pada masa kini terlalu memihak kepada ekspor keperluan untuk mengekspor, misalkan oil and gas. Gas sebenarnya diekspor terlalu banyak ke luar negara. Hasil kayu-kayan juga banyaknya untuk diekspor ke luar negara. Bagaimana kalau sekiranya aktiviti-aktiviti untuk di dalam Sarawak ini dirancakkan lagi supaya semua tenaga mahir ini balik semula untuk dijanakan kapasiti dan capability mereka di bumi Sarawak ini. Datuk Kamaru, saya Kamaru di sini Datuk. Dalam konteks itu,
dalam senarai 10 teratas yang sudah pun kita setiap hari kumpulkan dari pelbagai Dewan Undangan Negeri itu, tentang tenaga yang bakal masuk ke dalam alam pekerjaan seperti separuh mahir dan mahir itu, ramai daripada yang ditemui itu mengatakan bahawa kalau boleh mereka tidak mahu penghijrahan berlaku daripada secara besar-besaran daripada kawasan-kawasan lain masuk ke kawasan Kuching sebagainya. Kalau boleh mereka nak yang lebih berbentuk di daerah itu sendiri ataupun di kawasan itu sendiri. Bagaimana Datuk melihat rantaian nilai ataupun supply chain, rantai bekalan dan sebagainya yang akan boleh menyebabkan perkara ini berlaku selain daripada pemusatan aktiviti ekonomi bernilai tinggi seperti minyak dan gas ataupun sebagainya. Bagaimana Datuk melihat bahawa membangunkan kawasan luar itu juga memerlukan model rantaian bekalan ataupun rantaian nilai ekonomi yang baru, yang lebih perlu difikirkan? Silakan. Saya merasakan bahawa kalau sekiranya dirancangkan industri diintensify industri di dalam negeri Sarawak ni, daripada kita bergantung kepada pengeksportan ke luar negara, ya, kalau dibandingkan di Semenanjung Malaysia, mohon maaf ya, mohon izin, misal kata gas dan minyak kita di Sarawak ini terlalu banyak kita ekspor. Sekiranya ditambahkan lagi industri gas lebih banyak lagi, misal kata pada hari ini kita baca BASF telah akan mendirikan satu industri yang besar yang berharga 3.4 bilion ya di Semenanjung menggunakan tenaga gas untuk aktiviti petrochemical. Kenapa tidak di Bintulu, misal katanya sebuah tempat di mana gas yang begitu banyak, jangan banyak sangat dijual ke luar negara, kita buka lagi banyak industri di sini, sedangkan tanah kita besar dan kita boleh buat di Bintulu, di Miri, mungkin di Sibu pun, di kawasan baru di dekat Sibu ya. Itu pendapat saya. Okey, Datuk, sebelum kita habiskan untuk petang ni, mungkin bagaimana Datuk melihat ke depan ya, terutama dalam bidang penjagaan Datuk sendiri, kerana fokus agroekonomi di Sarawak itu besar terhadap aspirasi nasional seperti kawasan bekalan makanan atau keselamatan makanan, pemusatan perhatian yang lebih tinggi terhadap peladangan kelapa sawit dan sebagainya. Mungkinkah itu memberikan jangkaan dan satu sasaran baru untuk penjagaan kontainer dan sebagainya? Oh ya, memang kalau Cik ada terbaca atau sedia maklum bahawa ada satu kawasan yang dinamakan Tanjung Mani, Tanjung Manis di kawasan Serikir Sibu. Saya rasa bahawa tempat itu punya prospek yang begitu tinggi. Kalau sekiranya banyak lagi pengusaha-pengusaha untuk membuka banyak pelbagai aktiviti di sana. Itu dari segi aktiviti untuk merancangkan lagi ekonomi agro-based. Itu satu daripada potential ya yang boleh kita lihat. Dan banyak lagi lah, bidang tanah kawasan Sarawak ini besar sangat, sedangkan penduduk ni terlalu sedikit lah. Ya. Baik, terima kasih. Ada banyak potensi yang besar lah, secara kasarnya. Baik. Ya. Terima kasih banyak Datuk kerana sudi bersama kami pada petang ini. Datuk Zainul Ramli, Pengarah Eksekutif Integrated Container Terminal. Baiklah, kita berakhir di sini. Kita akan jumpa lagi dah pukul 10 malam nanti. Terima kasih. Jumpa lagi.